Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sarah Afifah binti Muhammad Ghazali selaku moderator saluran 1 mengucapkan selamat datang kepada para juri, para peserta dan para penonton ke HiKMJ 2023. Untuk pengetahuan semua, Hari Inovasi Kolej Matrikulasi Johor ataupun singkatannya HiKMJ adalah kali ketiga diadakan secara atas talian selari dengan tema kita pada kali ini iaitu pembelajaran bermakna meneraju kejayaan masa hadapan. Buat julung kalinya, HiKMJ pada kali ini dibuka kepada pensyarah, guru dan pelajar matrikulasi Zon Selatan, Kolej Vokasional, Politeknik, tingkatan 6 dan juga sekolah rendah dan menengah. Terdapat 35 penyertaan inovasi baharu, 15 inovasi penambahbaikan dan 5 penyertaan KIK daripada para pensyarah dan guru, manakala 221 penyertaan daripada para pelajar yang menyertai HiKMJ pada kali ini. Bagi sesi pembentangan pada pagi ini, terdapat 4 wakil peserta yang akan membentangkan hasil inovasi masing-masing. Pertandingan ini akan dinilai oleh juri jemputan yang diketuai oleh Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dari Kolej Matrikulasi Pahang dan juri bagi saluran 1 ialah Puan Nureli binti Muhammad Rifan dari PPD Tangkak dan Dr. Razalina Abdul Rahman dari Kolej Matrikulasi Perak. Untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan sesi pembentangan sejurus selepas saya bacakan sedikit makluman buat para pembentang dan juga hadirin hadirat sekalian. Setiap pembentangan diberikan masa selama 7 minit. Loceng pertama akan dibunyikan pada minit ke-6 dan loceng kedua pada minit ke-7. Manakala sesi soal jawab pula akan diberikan masa selama 5 minit. Loceng pertama akan dibunyikan pada minit ke-4 dan loceng kedua pada minit ke-5. Hadirin sekalian, saya mulakan sesi pembentangan dengan kumpulan pertama yang diketuai oleh Puan Nurul Hikmah binti Amir dengan tajuk pembentangan I Am. Dipersilakan. Kebarung sulam di Kaya Ratna, di Temandara duduk berangan. Ucapan salam, indah suasana, mulai acara, harmonis hubungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan kami untuk memperkenalkan ahli samura. Yang pertama, Nurul Hikmah binti Amir, Hishamuddin bin Bedul, Nurinin binti Arba'in dan Asyik Syahmi bin Amran. Hadirin dihormati, bergerak kepada pengenalan apa itu IM. I adalah intelek, daya kemahiran berfikir untuk mengupas tajuk kemahiran pengucapan awam. A. Amigdala. Amigdala adalah bahagian dalam anatomi otak yang berhubung dengan proses, emosi, perilaku dan memori. Dan M. M adalah memimpin. Memimpin dalam kumpulan sewaktu menyelesaikan tugasan individu dan kumpulan. IM bermaksud merupakan program kemahiran daya intelek yang diperlukan oleh para pelajar dalam mengurus emosi serta perilaku pelajar dalam memimpin sewaktu mengupas topik pengucapan awam. Hadirin dihormati, bergerak kepada pernyataan masalah. Yang pertama, masa. Kami telah mengambil masa yang terlalu lama selama 10 hingga 14 minggu untuk menyelesaikan latihan dan bimbingan pengucapan awam secara bersemuka kepada 1017 orang pelajar. Yang kedua, bilangan pensyarah yang terlalu sedikit seramai 5 orang untuk menyelesaikan latihan dan bimbingan pengucapan awam secara bersemuka berbanding dengan nisbah pelajar yang terlalu ramai. Dan yang ketiga, kami telah menjalankan pelbagai program berasingan seperti debat, pantun, simposium iMatrix dan pengucapan awam berasaskan informatif, memujuk dan majlisas. Dan yang terakhir, kami dapati latihan dan bimbingan pengucapan awam sedia ada
tiada mempunyai unsur gamifikasi dan tidak selari dengan trend pengajaran dan pembelajaran terkini. Kami telah menggariskan 3 objektif. Yang pertama, masa. Kami ingin mengurangkan tempoh masa latihan pengucapan awam secara bersemuka agar lebih efisien dan bersepadu. Yang kedua, gamifikasi. Kami ingin menggabungkan elemen gamifikasi dalam latihan dan bimbingan pengucapan awam secara bersemuka. Dan yang ketiga, kemahiran pengucapan awam. Kami ingin mengkelaskan tahap kemahiran pengucapan awam pelajar supaya pelajar ini dapat menjalankan latihan seterusnya dengan lebih berfokus dan latihan dapat dijalankan dengan lebih baik. IM ini adalah latihan bimbingan pengucapan awam di luar kelas yang mana Pasal mencari makan. Perut lapar jangan dikenal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam hijau seperti pandan. Itu berani fikir alasannya kerana Kesimpulannya, IM ini selari dengan PO3 dan PO5 bahagian matrikulasi sebagai usaha berterusan menyediakan sumber manusia yang selari dengan pendidikan terkini. Kedua, pelaksanaan IM ini berjaya menyelesaikan masalah masa dan sumber manusia yang terhad dalam menyediakan pembelajaran yang sejadi, bersepadu melalui rangkuman program dalam satu program sahaja dengan suntikan elemen warisan dan budaya. Dan yang ketiga, IM ini berjaya menerapkan elemen inovasi dalam latihan dan bimbingan pengucapan awam secara bersemuka, lari daripada kelaziman yang bersifat berprotokol dengan adanya suntikan permainan tradisional dan pengkelasan tahap kemahiran pengucapan awam pelajar dapat dijalankan lebih sistematik, berfokus dan latihan dapat diteruskan dengan lebih baik.
terima kasih kepada kumpulan yang pertama tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Puan Nureli binti Muhammad Rifan dan Dr. Razalina Abdul Rahman selaku juri jemputan kita untuk memberikan sedikit komen atau maklum balas bagi pembentangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan ni namanya kumpulan Samura ya. Ya, Samura tu betul. stands for apa? Samura tu sejenis batu permata. Oh, sejenis batu permata namanya Samura. Ya, betul. Okey, dari mana kumpulan Samura ni? Dari unit pengajian am Kolej Matrikulasi Johor. Oh, KMJ. Itu yang ada iStar KMJ tu ya? Ya, betul. Okay, right. Okay, so basically saya agak tertarik jugalah ya sebab saya merasakan ini merupakan satu inovasi dalam kaedah pengajaran. Betul tak Puan Nurul? Ya, betul. Okay, so kalau dia inovasi dalam pengajaran maksudnya dia tak ada produk, ya? Ya. Dia tak ada produk. It's just an innovation dalam kaedah pengajaran which is dapat menjimatkan banyak masa dekat sini saya tengok. Ya, betul. Masa kalau ISTA KMG tu 10 hingga 14 minggu tapi adanya IM ni dijadikan 1 hari. Ya, betul. 1 hari Okey. sahaja. Okey, yang menarik perhatian saya kalau kita bandingkan keadaan tradisional tu 10 hingga 14 minggu. Ya. Dan IM 1 hari. Ya, So the betul. rest of the weeks tu nak buat apa? Oh, okey. Jadinya sebenarnya kenapa kami nak jimatkan dari 10 hingga 14 minggu kepada 1 hari adalah kerana kami sebenarnya semakin kekurangan sumber manusia. 10-14 hari tu kami laksanakan dengan kekuatan 5 orang pensyarah, dan untuk makluman juri sekarang ni kami hanya tinggal 3 orang pensyarah sahaja. Saya sebagai ketua unit dan dibantu dengan 2 orang pensyarah lagi. Manakala 2 orang lagi seorang telah berpindah dan seorang lagi telah bersara, dan kami juga menuju lagi seorang akan juga bersara pada tahun hadapan. Jadi itu sebab kami nak kecilkan latihan ini. Jadinya baki selepas 1 hari tu apa yang kami lakukan adalah latihan terus berfokus. Jadi yang pelajar cemerlang tu kami buat program untuk cemerlang. Yang sederhana dan lemah tu kami fokuskan latihan secara berfokus dalam kelas. Macam tu. Jadi maksudnya kita tak nak drag masa yang terlalu lama baru kita dapat identify pelajar ini kelemahan dia, maksudnya tidak gugup, tidak boleh bercakap dengan baik, hanya berpandukan kertas saja. Jadi kalau sebelum ni 10 hingga 14 minggu baru dapat yang ini yang memang bagus. Jadi kita dapat tahu awal, jadi kita buat intervensi lebih awal lah. Itu maksudnya kita buat intervensi tu selepas baki sehari tu. Okey, jumlah pelajar untuk 1 hari 1017 pelajar tau. Ya, betul. Itu satu number yang sangat besar tu untuk kita handle dalam masa 1 hari. Betul. Jadi kami jadi pelaksanaannya kami ada 4 sesi. Yang mana setiap 4 sesi ni kita ada contohnya ada 20 kumpulan untuk 80 kumpulan untuk setiap sesi, dan kami kami ada 4 hentian. Jadi 4 hentian tu merangkumi latihan pengucapan awam serta permainan tradisional. Jadi maksudnya 80 kumpulan. Jadi setiap hentian akan handle 20 kumpulan. Jadinya dalam tempoh selepas habis satu hentian, mereka akan bergerak ke hentian kedua, hentian ketiga dan hentian keempat. Maka 80 kumpulan itu tidak akan bertembung dan akan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi maksudnya pelajar ini hanya dapat selesaikan dalam tempoh lebih kurang 1 jam sahaja. Okey, so kalau tengok kat sini dalam 1 hari dapat siapkan 4 tugasan pengucapan awam kan? Ya, betul. Dengan purata ni 1017 orang pelajar. Dan yang you all nak tengok adalah dari segi pencapaian dia, betul kan? Komunikasi, kemahiran berfikir aras tinggi, kepimpinan dan kerjasama berpasukan. So soalan saya, bagaimana you all mengukur pencapaian tersebut? Okey, sebelum kami
melaksanakan, kami telah membuat satu rubrik dan taklimat kepada peserta. Kami telah terapkan, kami telah nyatakan apakah pemarkahan yang akan kami ambil bagi setiap hentian. Untuk setiap hentian contohnya memujuk, informatif, majlis khas dan memujuk majlis khas dan satu lagi ialah menghibur. Jadi kami telah tetapkan rubrik pemarkahan untuk setiap hentian untuk pengucapan awam serta permainan tradisional. Maka pelajar telah tahu apa yang kami akan nilai. Dan yang kedua, pelajar boleh memilih boleh memilih hentian mana yang mereka akan laksanakan latihan pengucapan awam mereka mengikut kepada kebolehan, kemahiran dan kekuatan pelajar itu sendiri. Dan untuk makluman juri juga, kami mengambil berdasarkan 2 prototip yang telah kami jalankan, kami telah membuat penambahbaikan pada kali ini kerana pada kali ini kami menerima terdapat pelajar OKU kelainan upaya dari sudut tubuh badan. Jadi kami juga perlu memikirkan ketaksamaan mereka itu dalam mengambil dan menjalani latihan ini. Jadi itu sebab pelajar boleh pilih, pelajar boleh guna pakai kemahirannya dan pelajar telah tahu rubrik pemarkahan. Jadi pelajar boleh melaksanakan dengan baik dan kami boleh menilai dengan baik dan akhirnya nanti kita akan dapat analisis pengkelasan pelajar dengan lebih efektif. Pensyarah menilai dekat mana? Di setiap hentian. Di setiap hentian dan So ada dibantu dengan 4 hentian. sukarelawan. Ya 4 betul. hentian, 4 pelajar. 4 pensyarah. Ya betul. For 1017 students dalam satu hari tu. Ya betul. Yang mana ini akan dibantu dengan sukarelawan yang mana kami telah berikan latihan kepakaran kepada mereka apa yang perlu pelajar apa yang mereka akan nilai dari sudut pendahuluan, isi dan kesimpulan dan penyampaian. Dan akhir nanti di borang pemarkahan tu nanti kami akan revise balik, kita akan tengok setelah kita buat pengasingan pelajar. Okey, yang mana pelajar ni untuk sukarelawannya dia lebih kepada penyampaian lah kat situ. Okey, yang mana berdasarkan untuk makluman juri, berdasarkan need analysis kami telah dapati 39.4% pelajar KMJ ni tidak mempunyai pengalaman komunikasi dan 48.5% pelajar tidak mahir menyampaikan ucapan dengan menarik. Jadinya kita nak semua orang boleh buat dan kita nak bagi ruang dan peluang. Ruang dan peluang perlu ada supaya pelajar boleh rasa, nikmati dan laksanakan dan kami cuba untuk menyediakan pengalaman yang lebih positif berbanding kalau sebelum ini kita lebih berprotokol. Okey, kena pakai baju smart, kena bercakap depan kamera, kena bercakap secara bersmuka, kena 1, 2, 3, 4 dia punya step by step. Kali ini dengan adanya rakan A buat pengucapan awam, rakan B, C dan D akan melaksanakan permainan tradisional maka dan dia dapat memberikan satu motivasi kepada rakan-rakan walaupun tak bagus tetap boleh buat dan dia boleh buat sebenarnya. Itu yang kita nak bekalkan pengalaman seperti itu. Biasanya kalau dalam kelas mereka saya tak pandai, saya tak boleh. Kita tak nak tu, kita nak buat juga, try juga. Begitu. Okay. So itu saja dari saya. Kalau Puan Nelly ada apa-apa nak tanya. Okey, terima kasih Dr. Tahniah Cikgu tim Samura ya di atas penghasilan inovasi bagi program pengucapan awam ni lah. Okey, soalan saya pun nak tanya juga ni macam doktor tanya ya sebab bila perubahan ya tengok daripada kepada objektif dia untuk mengurangkan tempoh masa latihan ya. Okey. Tadi Puan ada sebutkan 20 kumpulan kan dalam satu stesen. Betul? Ya betul. Satu kumpulan berapa orang ni Puan? Satu kumpulan 4 orang. Okey, jadi dalam setiap stesen tu 4 orang itu akan membuat latihan pengucapan awam. Ya, satu hentian satu. Hentian yang kedua, hentian ketiga dan hentian keempat. Maksudnya hentian pertama dia akan buat satu, 3 kawan yang lain akan main game. Hentian yang kedua, rakan yang kedua akan buat pengucapan awam.
3 lagi rakan akan main game. Hentian ketiga, orang ketiga akan buat pengucapan awam. 3 lagi main game. Maksudnya melalui keempat-empat ni akan melalui latihan pengucapan awam dan permainan tradisional. Okey, jadi dia bukan berucap 4 kali lah, dia sekali Ya. sahaja. Sekali sahaja dan melihat rakan itulah, rakan contoh dia di bahagian informasi dia boleh dapat pengalaman melihat rakan dia yang melakukan menghibur, majlis khas dan informatif. Betul. Okey. Mm. Okey, soalan saya yang kedua, tadi Puan ada nyatakan ya, 48% tidak mahir memberikan pengucapan awam yang menarik. Okey. Ya, betul. Ada tak kajian yang dilakukan bila kita bandingkan iStar ni dengan yang sebelum ni iStar KMJ, yang sekarang ni dengan IM, ya? Adakah 48% tu 48% daripada 1017? Maksudnya ramai tu kalau ikut kiraan saya. Jadi selepas mengikuti program 1 hari ni, ada tak data yang menunjukkan yang tak mahir tadi berapa? Dan tadi Puan ada cakap dalam iStar IM ni Puan boleh nampak, boleh mengelaskan murid tu kepada kemahiran dia, ya. Jadi kita tak ada data yang itu, maksudnya pengesanan daripada program ini, berapa ramai murid yang kita dah berjaya kesan dan apa dia punya program selepas itu. Mungkin dia tidak berakhir 1 hari je kan. Ya, betul. Jadi ada tak kesan dia daripada pengurangan murid ya dekat situ? Oh, okey. Okey, berdasarkan dapatan yang cemerlang adalah 33%, sederhana adalah 52% dan lemah adalah 15%. Jadi yang cemerlang ini kami fokuskan kepada program-program ataupun aktiviti ataupun pertandingan yang pelajar akan sertai di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Jadi contohnya kalau dia terlibat dengan program ataupun pertandingan tu, jadi kami akan asah mengikut program tersebut lah, sama ada dia debat ataupun lebih pada pembentangan. Jadi kita fokuskan kepada latihan tersebut. Untuk cemerlang dan sederhana ni kami fokuskan latihan di dalam kelas. Maka penekanan dalam kelas kita akan fokuskan kepada pelajar yang sederhana dan lemah. Maksudnya penekanan fokus latihan mereka lebih kepada sederhana dan lemah. Dan cemerlang ni oleh sebab dia cuma 33%, kita bagi secara face to face terus berjumpa dengan pensyarah. Okey. Okey, faham. Okey. Itu saja jawab soalan daripada saya. Takut saya dengar loceng tu sampai 2 kali. Kuat pula hari ni. Tak ada nak. Kenapa hari ni kuat ni? Semalam tak kuat. Okay, right, okay. Terima kasih para juri atas komen dan maklum balas yang diberikan. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentang yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Lupa saya nak cakap terima kasih. Terkejut. Ya. Hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan kedua yang diketuai oleh Hazilah binti Syawal dengan tajuk pembentangan Chemical Equation Through Box. Dipersilakan.
Diabetes awal akan menerangkan tajuk inovasi saya iaitu Chemical Equation Toolbox. Chemical Equation Toolbox bermaksud persamaan kimia kotak betul. Di mana saya menggunakan kaedah kotak-kotak yang berwarna untuk membantu pelajar saya menulis persamaan kimia yang seimbang dengan betul. Ini merupakan bahan-bahan yang saya gunakan dalam set inovasi saya, kos penghasilan yang diperlukan, dan set inovasi saya mengandungi papan putih Chemical Equation Toolbox, magnet berwarna, pad marker, kad formula ion, kad persamaan kimia dan juga buku manual penggunaan inovasi ini. Pengenalan, sebelum saya menjalankan inovasi ini, saya telah mengenal pasti topik, objektif pembelajaran, isu dan masalah, punca dan juga impak inovasi yang saya akan berikan kepada pelajar saya. Objektif kajian saya yang pertama, pelajar dapat menulis dan mengingat formula ion positif dan formula ion negatif dengan betul. Yang kedua, pelajar dapat menulis formula kimia dengan betul. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran pelajar menulis persamaan kimia yang seimbang dengan lebih tersusun, jelas dan betul. Objektif yang keempat, menjadikan proses PDPC saya lebih menarik dan tidak membosankan. Dan objektif yang kelima ialah meningkatkan minat pelajar terhadap topik formula dan persamaan kimia dalam tingkatan 4. Kumpulan sasaran saya ialah pelajar tingkatan 4. Latar belakang dan pelaksanaan inovasi, Chemical Equation Toolbox dicipta sebagai alat pemudah cara untuk membolehkan pelajar mengingat langkah-langkah penulisan persamaan kimia yang seimbang dengan lebih tersusun, jelas dan betul. Kaedah ini juga memudahkan pelajar menyelesaikan masalah yang melibatkan penulisan persamaan kimia yang seimbang dengan betul. Ini merupakan perbandingan antara sebelum dan selepas penggunaan inovasi. Ini merupakan soalan pra yang dijalankan sebelum saya memperkenalkan inovasi dan ini merupakan soalan post yang murid saya jawab selepas saya memperkenalkan Chemical Equation Toolbox kepada mereka. Cara penggunaan inovasi Chemical Equation Toolbox. Langkah pertama, pelajar perlu memilih kad soalan persamaan kimia yang disediakan di dalam set ini. Kad soalan yang dipilih diletakkan di bahagian kotak paling atas. Pelajar akan mencari kad berwarna bagi mewakili bahan tindak balas dalam soalan yang dipilih yang terdiri daripada kad ion positif dan kad ion negatif. Pelajar boleh mencari kad ion yang terlibat sama ada merujuk formula ion atau nama ion di belakang kad. Setiap kad akan diletakkan di dalam kotak mengikut warna yang sama dan mengikut kedudukan nombor. Kad berwarna hijau mewakili ion positif dan kad berwarna merah mewakili ion yang bercas negatif. Langkah 2, pelajar menggunakan kaedah Otroman iaitu kaedah pindah silang yang diwakili dengan simbol anak panah bersilang untuk membina formula kimia bagi bahan tindak balas. Otroman pertama, pelajar akan menurunkan dan menulis simbol formula ion pada kotak di bawah. Dan pindah silang yang kedua, pelajar akan memindah silang dan menulis nombor yang ada pada cas setiap ion pada formula ion yang bertentangan. Langkah 3, pelajar akan memindahkan kad hijau pada bahagian hasil tindak balas mengikut kedudukan nombor yang ada pada kotak. Manakala kad merah iaitu kad ion negatif akan ditukar tempat pada ion positif yang bertentangan. Formula kimia bagi hasil tindak balas ditulis menggunakan kaedah yang sama dalam langkah 2. Persamaan kimia yang tidak seimbang telah dapat ditulis. Bagi meneruskan penulisan persamaan kimia yang seimbang, kita akan lihat langkah 4. Seterusnya, pelajar perlu meletakkan magnet-magnet berbeza warna mengikut bilangan formula ion bagi bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia di dalam kotak di bawah. Pada langkah ini, pelajar boleh memilih magnet-magnet berwarna mengikut ion-ion mereka. Di sini contohnya ion argentum berwarna ungu dan ion nitrat berwarna merah. Langkah 5, pelajar perlu memastikan bilangan setiap formula ion adalah sama bagi bahan dan hasil tindak balas dengan mengira bilangan magnet-magnet yang telah diletakkan di dalam kotak. Untuk seimbangkan persamaan kimia tersebut, pelajar perlu meletakkan pekali yang bersesuaian di hadapan setiap bahan dan hasil tindak balas yang terlibat. Pekali ialah nombor yang perlu didarabkan supaya mendapat bilangan magnet yang sama. Ia perlu dilakukan untuk semua magnet yang tidak sama bilangan. Contoh, bilangan magnet kuning iaitu ion klorida bagi bahan tindak balas ialah 2. Manakala magnet kuning bagi ion klorida bagi hasil tindak balas ialah 1. Maka pekali yang sesuai diletakkan di hadapan sebatian argentum klorida ialah 2, iaitu 2 darab 1 sama dengan 2. Apabila pekali diletakkan di hadapan setiap sebatian, pelajar perlu menerapkan dengan bilangan magnet yang ada di dalam kotak setiap formula ion yang terlibat dan menambahkan magnet-magnet mengikut hasil darab tadi. Langkah ini diteruskan sehingga semua magnet-magnet adalah sama bilangan bagi bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia tersebut. Langkah 6, jika semua bilangan magnet-magnet telah sama, ini menunjukkan persamaan kimia yang seimbang yang benar telah berjaya dihasilkan.
Pelajar menulis persamaan kimia yang seimbang dalam kotak yang disediakan sebanyak 2 kali untuk lebih faham. Tahniah, pelajar telah berjaya menulis persamaan kimia yang seimbang dengan menggunakan inovasi chemical equation through box. Ada warna biru dan hijau. Cek, sama tak semua? Okey, kalau dah sama, kita boleh tulis persamaan dia. Ini merupakan graf perbandingan markah, peratus, ujian pra dan ujian maklum balas chemical equation through box oleh pelajar. Kami suka inovasi ini kerana sangat menarik dan warna-warni. Maklum balas chemical equation through box oleh guru-guru kimia daerah Kota Tinggi. Inovasi saya juga telah merentas kurikulum di mana inovasi ini juga sesuai digunakan di dalam sains tingkatan 5 bagi tajuk elektrokimia, sains tingkatan 3 dalam bab kereaktifan logam. Kelebihan inovasi saya yang pertama, ringan, ringkas dan mudah dibawa dan disimpan oleh pelajar. Yang kedua, berwarna-warni, mampu meningkatkan keupayaan memori pelajar. Yang ketiga, senang disediakan dalam pelbagai saiz. Yang keempat, kos penyediaan yang murah. Dan yang kelima, boleh dijadikan rujukan dalam jangka masa yang panjang. Chemical equation through box juga telah disebar luas bersama rakan sekerja dan warga pendidik. Chemical equation through box disebar luas untuk diaplikasikan oleh guru dan pelajar lain, di mana saya telah meletakkan di pusat sumber sekolah dan juga telah disebar luas melalui media massa seperti YouTube, TikTok dan Facebook. Kesimpulan, hasil dari penciptaan inovasi chemical equation through box, saya dapati terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar. Semoga hasil inovasi saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses PDP lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan. Terima kasih kepada Puan Hazilah binti Syawal atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Puan Nureli binti Muhammad Rifan dan Dr. Razalina Abdul Rahman untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas bagi pembentangan tadi. Persilakan. Bagi Puan Nureli dulu. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, tahniah ya Cikgu Azila menghasilkan satu inovasi dalam mata pelajaran kimia. Okey, soalan saya yang pertama, kenapa namanya chemical equation through box? Through tu maksud boleh jelaskan? Okey, saya buat dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam kita translate dalam bahasa Melayu, persamaan kimia kotak betul ataupun persamaan kimia kotak benar. Okey, di mana dalam inovasi ini saya menggunakan kaedah kotak-kotak, kotak-kotak yang berwarna-warni, yang teratur dan tersusun. Bertujuan untuk membantu murid saya menulis persamaan kimia yang seimbang. Yang seimbang dengan betul dan benar. Okey. Soalan saya yang kedua ya. Cikgu ada letakkan markah pra dan ujian pos untuk subtopik ini ya. Memang ada kita nampak peningkatan lah dekat situ ya. Okey. Tapi soalan itu dia berdasarkan kepada saya nampak ada bila saya scan tu dia ada soalan yang sedia ada warna biru ke warna kuning yang tu. Maksudnya dia berdasarkan soalan itu. Tapi bila kita bagi soalan yang lain, kan, soalan yang lain daripada apa yang ada dalam kit, kan? Murid ni dia boleh jawab tak? Ataupun murid ni memang kena ada kit, dia ada manik-manik ni baru dia boleh jawab. Okey, dalam set inovasi ni saya disediakan banyak soalan lah. Dalam 10 soalan untuk persamaan kimia. Okey, jadi saya ajar untuk inovasi ni saya perkenalkan, saya mengambil masa dalam satu masa PDP sahaja dalam lebih kurang 30 minit. Jadi masa waktu PDP mereka menggunakan set inovasi ni, menggunakan manik-manik. Okey, tapi bila kita lepas saya dah memperkenalkan tu, saya akan bagi latihan yang lain. Kemudian saya meminta mereka menggunakan inovasi ni tapi tanpa menggunakan alat tu.
Jadi dia boleh buat. Jadi bila dia orang guna dalam peperiksaan, mereka just guna kotak-kotak saja. Kotak-kotak, kemudian magnet ni boleh diwakili dengan batang lidi lah. Maksudnya saya buat, mereka akan tulis tick. Magnet tu dia akan gantikan dengan tick. Jadi kalau dalam peperiksaan ataupun ujian, mereka boleh juga menggunakan, aplikasikan intervensi saya, tetapi dengan menggunakan cara tangan saja. Guna kotak-kotak dan guna tick. Jadi tujuan cikgu letak magnet tu cikgu untuk apa? Dalam kit ni? Untuk memudahkan murid saya untuk melihat bilangan ion-ion yang terlibat. Kalau mereka just gunakan buku teks, dia cuma dalam satu bentuk penulisan. Contohnya argentum nitrat. Kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu argentum, mungkin argentum tu mudah lah, argentum nitrat mungkin Ag1. Tapi NO3 tu kadang-kadang pelajar ada confuse. Mungkin dia ingat NO3 ni ada 3. Jadi bila saya buat kaedah kotak ni, saya membezakan antara ion positif dengan ion negatif. Jadi setiap ion tu diletak pada rumah masing-masing mengikut warna. Jadi warna hijau untuk ion positif. Jadi dia lihatlah Ag ni satu nama ion, satu nama khas ion lah, satu. Jadi NO3 tu satu nama khas untuk ion nitrat. Okey. Jadi sebab tu dia jadi objektif yang pertama, dia untuk formula ion yang positif dengan ion negatif. Ya. Sebab saya nak memahamkan objektif cikgu. Okey. Kedua, daripada situ dapat menulis formula kimia dengan betul, ya. Ya. Okey, dan akhirnya dapat menulis persamaan kimia dengan yang seimbang. Jadi dekat kit cikgu ni, kalau dia buat ikut step by step tu, so dia akan dapat 3 objektif ni lah. Ya. Okey. Okey, okey, soalan saya yang ketiga. Mudah tak dia nak bawa ke mana-mana kit ni? Oh, sangat mudah. Sangat mudah. Okey, jadi kit ni dia boleh disediakan dalam pelbagai saiz. Mungkin dalam kelas saya buat dalam bentuk saiz A4 dan juga saiz A3. Jadi kalau mereka nak buat sendiri di rumah, dia orang boleh guna pembaris, guna pencil color, dia boleh buat dalam bentuk apa-apa saiz saja. Dan mudah dibawa ke mana-mana, nak bawa kat rumah ke, kelas tambahan ke, dan mereka boleh buat sendiri benda tu. Dengan kos yang sangat rendah lah. Sebab saya bimbang sebab magnet tu ada satu pack tu. Kalau hilang ya sebab murid kan, dia apa? Kita susah nak ni, mungkin magnet tu mungkin cikgu boleh tukarkan mungkinlah dengan apa magnet. Kan saya nampak dia dekat magnetik itu kan. Dia mungkin ada magnet. Jadi dia tak mudahlah hilangnya kat situ. Untuk set cikgu memang guna magnet dan papan putih yang bermagnet lah untuk set saya. Jadi kalau saya mengajar dalam kelas, saya akan gunakan papan magnet dengan magnet lah supaya dia tak jatuh. Tapi untuk pelajar guna sebagai, dia macam permainan jugalah. Jadi RM3 untuk murid lah. Kalau untuk guru, RM30. Guru punya lain lah. Barang ekor je. Kita beli yang papan magnet kat ekor tu RM2.40. Lepas tu magnet tu kita beli yang murah aja. Marker semua daripada ekor. Jadi kalau pelajar dia nak buat sendiri inovasi ni, dia boleh buat sendirilah, beli barang dekat ekor. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sama. Okey, Assalamualaikum Cikgu Hazilah. Ketua Panitia Kimia kan? Ya. Right, so tahniah lah ya. Okay, so saya dapati inovasi cikgu ni agak menarik. Okay, kalau ikut dulu masa saya belajar kimia dulu masa tingkatan 4, saya hanya mencongak dalam fikiran je kan. Positif, berapa dia punya number apa semua. Dia laju je kita tulis kan. Okay, so sekarang ni pelajar-pelajar lebih bertuah lah sebab dia ada kit sebegini untuk dia membantu mereka ya. Okay, so saya nak tanya cikgu, kalau ikut daripada pengalaman lah, saya ada banyak soalan juga dekat sini, maaf lah ya. Puan pengacara majlis, tunggu sekejap ya. Okay, so bila setiap kali pelajar tu dia menggunakan set tu, pada pemerhatian cikgu, berapa lama pelajar tu boleh mahir? Maksudnya berapa kali dia buat, berapa lama sehingga pelajar tu mahir dan akhirnya boleh menulis sendiri dalam ujian.
Ya, seperti mana tadi saya beritahu, saya mengambil masa PDP sahaja, lebih kurang 30 minit sahaja. Sekali Untuk saja saya budak tu terus langkah. mahir. Ya, sebab dia memang sangat mudah. Sebab saya wakilkan dengan manik, dengan kotak-kotak. Jadi mereka memang boleh membezakan ion positif dengan ion negatif ni dengan lebih mudah. Dia boleh tahu bilangan dan dia boleh tentukan ion mana yang belum seimbang. Jadi bagi tahulah Maksudnya yang ikut kepada bilangan manik itu. Kalau bilangan manik tak sama, bermaksud dia belum seimbang. maksudnya bila kita buat soalan kali kedua, ketiga pun boleh memang laju je. Dia mahir menggunakan peralatan yang cikgu buat inovasi ni lah. Okey, faham. Okey, kalau macam tu, macam soalan Puan Nelly tadi, maaflah kalau saya terlepas. So, kalau misal kata pelajar tu tak ada macam tu, dia akan buat dengan cara yang lain juga dalam ujian. Kalau dalam peperiksaan atau ujian, murid dia tak boleh bawa lah set ni. Jadi mereka menggunakan kaedah yang sama tapi menggunakan pen lah. Jadi diorang boleh gunakan kotak-kotak dan juga batang lidi lah. Batang lidi tu masih dia akan tik, ikut tik. Tik satu lah mewakili satu manik macam tu. Faham. Okey, dah jelaskan yang tadilah ya. Okey, cuma isu kat sini dia tak ada dinyatakan pernyataan masalah dalam poster lah. Dalam poster tak ada pernyataan masalah dan saya tengok dah banyak disebarluaskan. Tetapi first time masuk pertandingan ke? First time inovasi. First time inovasi. So inovasi ni tak ada anugerah lagi lah. Belum ada. First time masuk. Ni pun mencubalah. Mencuba untuk dapatkan pengalaman ya. Okay. So cadangan saya juga apa kata lepas ni cikgu buat kajian tindakan jugalah. Memang ni tajuk kajian tindakan saya juga untuk daerah saya. Okey. So macam tu tahniah cikgu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada para juri atas komen dan maklum balas yang diberikan. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentang yang ketiga. Hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan ketiga yang diketuai oleh Encik Sulaiman bin Wagiman dengan tajuk pembentangan Ring, Board dan dipersilakan.
RBD ini melengkapkan gelanggang floorball CBR. Dia pun boleh melantarkan bola dengan bagus. RBD ni ringan dan senang dialihkan. Sekolah kami satu-satunya sekolah di Raya Tangkap yang memiliki gelanggang floorball yang lengkap. Terima kasih kepada kumpulan yang ketiga atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Puan Nureli binti Muhammad Rifan dan Dr. Rozalina Abdul Rahman untuk memberikan sedikit komen atau maklum balas bagi pembentangan tadi. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum cikgu-cikgu dari sekolah sekolah mana? SK Bukit Rahmat Tangkap. Waalaikumsalam Dr. Puan Eli. Salam. Okey, Cikgu Sulaiman ni guru besar ke? Ya, saya. Oh, takut je saya. Pak ketua sekolah sendiri yang buat pembentangan ya. Okey, so saya mulakan dengan ucapan tahniah lah ya kepada cikgu-cikgu sebab dengan adanya ringboard ni permainan floorball ni dapat diadakan dengan lebih baik saya rasa kan. Ya, betul. Okey, maafkan saya tak berapa arif tentang floorball dan saya pun tak berapa arif tentang ringboard. Jadi saya ada beberapa soalan lah sebab saya tengok inovasi ni untuk kegunaan sekolah ni sendiri, betul kan? Ya, khususnya lah. Okey, boleh tak cikgu ceritakan dengan secara ringkas apa perbezaan antara ringboard yang sebelum ni dengan ringboard yang cikgu buat secara DIY? Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Kalau ditanya tentang perbezaan, memanglah jelas Doktor, memang sangat berbeza dan sebab ringboard yang standard
memanglah harganya pun lebih kurang anggaran RM25,000. Jadi memang kami tak mampulah nak beli. So yang kami buat ni DIY. Dari segi fungsi memang ianya menepatilah. Kalau nak ditanya perbezaan tu memang sangat ketara lah. Mungkin dari segi material, dari segi dia punya kefungsian sebenar, memang mungkin agak ada perbezaan lah doktor. Cuma yang ini kami DIY mengambil kira menggunakan bahan terpakai lah untuk penjimatan kos. Itulah nampak ada kaki bangku terbiar kan? Ya, betul. Menggunakan plywood daripada lebihan binaan. Ya. Tetapi sekurang-kurangnya walaupun dia tak sama yang seperti yang dijual dengan harga RM25,000 tu, tapi dapatlah membantu. Ya, betul. Dari segi fungsi sangat membantu doktor. Okey. Tapi kan dekat sini kalau kita tengok inovasi ni hanya untuk sekolah ini sajalah. Tidak. Ataupun dari segi manfaatnya kami dah gunakan untuk sekolah-sekolah daerah tangkap juga. Sebab kami pun kami ada buat friendly, kami ada jadikan tempat latihan, mana sekolah-sekolah yang nak berlatih di tempat kami benarkan. Dan kami pun ada buat klinik floorball, kami ada buat pertandingan sebelum ke peringkat negeri. Tapi maksudnya inovasi ni di sekolah itu saja. Kalau andai kata ada sekolah yang nak buat, kami boleh bagilah khidmat bantu untuk kepakaran membuat tu. Dan andai kata nak meminjam ke menyewa, kami pun akan pertimbangkanlah. Dia boleh diangkut dan boleh. Okey. Jadi cuma kita kalau let's say macam cikgu nak commercialkan. Apa yang cikgu boleh commercialkan? Sebab inovasi ni bila kita buat inovasi, salah satu daripada elemen tu sama ada dia boleh dipasarkan ke tak, ada bagi keuntungan kepada kita tak, macam tu. So kalau macam ringboard ni, cikgu rasa boleh tak dia dipasarkan? Sangat boleh. Sebab saya dah kira kos, kalau andai kata kita nak buat baru, maknanya bukan menggunakan bahan terpakai, kosnya sekitar bawah RM2,000. Masih untung, masih jauh beza dengan nilai RM25,000 yang kita keluarkan kalau kita beli yang standard. Cuma yang untuk inovasi yang cikgu buat ni berapa? Sebab tak dinyatakan dalam ni. Okey, untuk kos keseluruhan yang kami gunakan untuk inovasi ni lebih kurang anggaran dalam 300 lah. Sebab guna bahan terpakai. Ya, satu. Yang keduanya kami pun lebihan besi-besi tadi tu yang sebenarnya terkumpul tu kami jual, dan duit jual kita semula tu pun kami gunakan sebagai tokok tambah untuk hasil modal asal lah. Jadi maknanya modal sebenar yang kami gunakan sekitar 300 saja. Sekitar 300 saja. Berbandingkan dengan RM25,000. Ya, betul. Okey, sangat-sangat membantu dalam menambah baik nilai kepada sekolah cikgu lah, kepada organisasi. Okey, kalau macam tu ada tak cikgu sebarluaskan menerusi YouTube ke TikTok ke? Sebab bila kita sebarluaskan, ia adalah sebagai satu medium untuk promosikan inovasi cikgu. Secara tidak langsung, sebab setiap kali kami buat program ataupun aktiviti seperti klinik floorball, kami masukkan dalam Facebook sekolah. Jadi secara tak langsung ianya tersebarlah di situ. Ya, menggunakan ringboard tu. Ya. Okay. So saya rasa itu satu usaha yang sangat baik lah ya, dalam kita sebagai satu langkah untuk menjimatkan, menggunakan semua bahan, melestarikan ya bahan-bahan yang sedia ada di kawasan sekolah kita. Okey, tahniah ya cikgu dan tim. Ya, terima kasih doktor. Saya pun berterima kasihlah sebab ada kalangan guru-guru lelaki yang ada kepakaran dan sangat membantu. Okey, mana ni ada apa-apa? Kawasan Paneli. Ya. Assalamualaikum Cikgu Sulaiman dan Cikgu Rashidi ya. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya ya, sebenarnya soalan saya tu pun sama dengan apa yang doktor nak tanya, sebab dalam poster dalam penulisan abstrak ni sepatutnya cikgu boleh letakkan nilai tambah tu. Maksudnya contoh daripada 25,000 tadi tu saya catatkan dengan ringboard cikgu ni boleh 300 saja. Okey. Soalan saya, ada tak cikgu berhasrat nak patternkan? Maksudnya patternkan mungkin
mungkin selepas ni bukan sekolah Bukit Rahmat saja yang ada gelanggang floorball. Maksudnya kalau sekolah lain ada dan mereka nak beli, tapi mungkin sekolah cikgu boleh jual lebih murah daripada harga RM25,000 tu. Ada tak hasrat impian nak patentkan ni ringboard dan ni ya? Dr. Sulaiman? InsyaAllah kami juga ada berbincang lah untuk ke arah itu. Cuma mungkin melihat kepada permintaan lah. Sekiranya ada permintaan, kami akan pertimbangkan lah. Sebab kami pun nampak sebenarnya benda ni mungkin tak semua sekolah ada kepakaran untuk itu. Jadi kami bersedialah untuk membantu di mana yang diperlukan lah. Okey, soalan saya yang kedua. Okey, dalam video tu kita boleh tengok saya mencari-cari juga ada tak video, ada gambar tak sebelum adanya ringboard dan ni. Maksudnya sebab masalah dia bila gelanggang ni tak lengkap, dia nak berlatih tu tak terganggu kan? Bola dia tu dipanggil apa tu, Cikgu Sulaiman? Bola dia? Bola dia panggil, apa yang saya tahu, plastik. Bola plastik. Dia punya material tu plastik. Dia akan terkeluar kan? Ya. Terkeluar daripada gelanggang. Bila tak ada ringboard tu memang bola tu terkeluar lah. Jadi budak akan berlari keluar, ambil dan masuk semula main. Jadi kat situ terganggu lah. Itulah dia punya isu dia, penyataan masalah dia. Maksudnya sebelum kita inilah ringboard dan inilah yang menyelesaikan masalah yang tadi tu. Yang murid terpaksa berlari keluar ngambil kan plastik tu. Jadi kalau kita boleh masukkan dalam kita punya video, kita punya penulisan, daripada situlah cikgu-cikgu SK Bukit Rahmat ni dapat idea untuk menghasilkan ringboard dan ni. Tercetusnya dia ni lah. Satu lagi, kalau dalam poster kalau tu permainan floorball ni, kita ringboard tu wajib ada. Dia wajib ada. Jadi dia akan bermain dalam kawasan ringboard tu. Bola tu tak akan berhenti kecuali dia terlepas ringboard, baru kira out. Dia sama macam ice hockey kan. Jadi memang ringboard tu sangat diperlukan. Wajib ada. Ya, jadi yang itu yang saya nak cari dalam video tu, nak menunjukkan ada situasi yang tercetusnya idea ni nak ada ringboard juga, sebab nak beli sendiri agak mahal ya. Kan agak memang mahal sangat, RM25,000 ya. Ya, betul Puan Eli. dia dalam e-poster tu ada pernyataan masalah dia. Cuma poin yang pertama, pernyataan masalah tu memerlukan ringboard untuk permainan floorball. So ayat tu kena tukar sikit. Nak tunjuk masalah lagi kan? Saya faham, tapi ayat tu kena tukar sikit nak menunjukkan yang you all memerlukan itulah. Itu saja. Terima kasih. Okey, itu saja daripada saya ya. Okey, tahniah ya Cikgu SK Bukit Rahmat ya. Terima kasih Puan Eli. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih para juri atas komen dan maklum balas yang diberikan. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentang yang keempat. Alhamdulillah. Sebab tak banyak tanya. Ayat kau tadi tu betul. Cuma doktor tu kata kenapa benda tu tak highlight, sebab itu adalah turning point. Cik Sulaiman minta boleh off mic. Okey. Hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan keempat yang diketuai oleh Akilah Najibah binti Awang dengan tajuk pembentangan Yarbud Game. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akilah dan saya akan memperkenalkan
inovasi saya yang bertajuk Yarbud Game. Okey, penyataan masalah berkenaan dengan Yarbud Game. Isunya bermula apabila berdasarkan peperiksaan pertengahan tahun yang lalu, murid didapati tidak menjawab atau kurang mendapat markah pada bahagian tafsir, tidak mendapat markah yang penuh pada bahagian tafsir. Dan bahagian tafsir ini terbahagi kepada 4 surah. Jadi murid perlu menghafal 4 surah sekurang-kurangnya untuk menjawab peperiksaan secara bertulis. Kemudian isu yang kedua, murid juga tidak tertarik dengan pembelajaran subtopik tafsir. Di dalam subjek Usuluddin terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu tauhid, tafsir dan hafazan. Kebanyakannya murid tidur ketika mempelajari subtopik tafsir ini. Isu yang ketiga, hasil kemubuhan dengan murid. Murid didapati sukar mengingat dan menghafal 36 makna perkataan yang terpilih dalam surah-surah juzuk ammah, bermula dengan surah Takwir hingga ke surah An-Nas. Jadi murid didapati sukar mengingat. Kaedah yang digunakan untuk membantu murid ialah tasmik secara satu persatu. Akan tetapi tasmik satu persatu murid ini mengambil masa yang lama. Objektif inovasi ini ialah murid dapat mengingat dan menyebut makna kalimah surah pilihan dengan betul. Yang kedua, menarik minat murid mempelajari subtopik tafsir dengan menghasilkan pengajaran dan pemudahcaraan yang menarik. Yarbud Game merupakan sebuah permainan yang diperkenalkan untuk menarik minat murid mendalami subtopik tafsir. Yarbud Game merupakan permainan menggabungkan, yakni link atau dalam bahasa Arabnya rabata pada fi'il madhi dan yarbud pada fi'il mudhari'. Permainan ini menggabungkan kad-kad memori, iaitu kalimah yang dipelajari dan makna kalimah yang dipelajari. Bagaimanakah cara bermain Yarbud Game ini? Cara bermain yang pertama, guru perlu membahagikan murid kepada 2 kumpulan. Murid perlu melantik seorang hakim dalam kumpulan tersebut. Yang keempat, murid akan mengambil 1 kad berwarna ungu, 1 kad berwarna oranye. Kemudian murid perlu menyambungkan kalimah dan makna kalimah dengan betul. Murid diberi masa 15 saat untuk menyambung setiap pasangan. Murid bebas mereka apa-apa bentuk untuk menyambung kalimah tersebut. Yang ke-8, permainan tamat setelah semua kad telah diambil. Novelty inovasi ini, yang pertama, kad yang berwarna-warni dapat menarik minat pelajar. Yang kedua, terdapat beberapa tahap kesukaran, mudah, sederhana dan juga susah. Aras mudah ialah surah Takwir hingga surah At-Tin. Mengapa kita klasifikasikannya sebagai aras mudah? Kerana surah Takwir adalah surah pertama yang murid belajar dan kebanyakan daripada mereka sudah menghafal makna kalimah ini. Lihat permainan ini. Wadduha bermaksud waktu duha. Al-a'la bermakna nazih zatihi ala kulli ma la yaliku bihi. Dan kedua-dua ini mendapat 20 markah, 20 markah setiap satunya. Dan 160 tersebut ialah jumlah skor keseluruhan bagi hubungan-hubungan yang telah dicantumkan.
darat. Besar kotak. Besar saya habis saya banyak dapat pengajaran sepanjang main game yang itulah. Yang pertama pengajaran saya dapat ingat semula apa yang kalimah-kalimah yang ditulis sebab sebenarnya kita main ada masa lah yang diaturkan, jadinya kita kena susun benda tu cepat-cepat, jadinya kita kena cepat ingat dan senanglah susun. Kalau kita tak ingat kan susah nak susun kan. Saya berasa seronok bermain Yarbud Game kerana dapatkan silaturahim dengan kawan-kawan. Lepas tu dia macam dapat ingatkan saya untuk hafal maksud-maksud kalimah tu. Akhir sekali, kesimpulan, murid dapat menyebut makna kalimah dengan baik dan dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. Yarbud Game dapat menyelesaikan masalah murid yang mengalami kesukaran untuk menghafal 36 makna kalimah dalam surah-surah seperti mana yang digariskan dalam dokumen standard kurikulum. Yarbud Game juga dapat menghasilkan PDPC yang lebih menarik dan dapat memberikan impak yang positif kepada generasi kini. Selain itu, Yarbud Game juga dapat menjadikan murid bersikap kolaboratif dan aktif dalam pembelajaran subtopik tafsir. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Akilah Najibah binti Awang atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Puan Nureli dan Dr. Rosalina untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas bagi pembentangan tadi. Dipersilakan. Puan Amy dulu kot. Okey, Assalamualaikum Ustazah Akilah. Assalamualaikum. Tanya ya di atas penghasilan Yarbud Game ni ya, iaitu satu inovasi dalam menyambungkan kad memori. Okey. Soalan saya ya, daripada penyataan masalah ini, murid ni kita tahu dia ada masalah mengingat 36 makna kalimah ya dalam surah tertentu. Jadi soalan saya yang pertama, kad-kad yang tadi tu semuanya adalah 36 mengandungi 36 makna kalimah yang perlu diingat ke dalam mata pelajaran Usuluddin? Betul. Semua yang berada dalam kad tu semua 36 kalimah yang berada dalam di SKP Usuluddin lah. Okey. Soalan saya yang kedua, tadi dalam video saya nampak penerangan video tadi tu kad ini dimainkan secara berkumpulan ya. Jadi macam mana Ustazah nak memastikan yang setiap murid ya, sebab daripada dia punya objektif tu setiap murid ni dapat mengingat dan menyebut ya, ada dua tugasan kat situ, dia mengingat dan dia menyebut makna kalimah surah tu dengan betul. Jadi macam mana kita nak pastikan cikgu lah kan dalam bilik darjah tu, sebab ketika semua tengah bermain mungkin ada pemain yang menumpang saja kan, mungkin ada yang dominan saja yang menyambungkan dan menyebut makna kalimah tu. Okey, sebelum bermain Yarbud Game ni, sebelum kelas saya akan menyoal satu demi satu lah murid tentang makna kalimah dengan maksudnya sekali. Jadi kita dapat yang kita dapati murid-murid ni sebelum bermain Yarbud Game ni ramainya tak boleh menjawab, ramainya tidak dapat mengingat. Bila kita tanya dia akan jawab, saya tak ingat lagi Ustazah, tak ingat lagi macam tu lah. Tapi bila saya dah buat Yarbud Game ni, saya nampak lepas daripada Yarbud Game ni saya soal satu persatu murid, mereka dapat menjawab dengan baik lah makna tasaqatat, makna inkadarat. Jadi dia boleh menjawab dengan baik lah ke semua dalam kelas tu. Okey, sebab dalam keputusan ni dia tentang praktikal dan kebolehgunaan ya. Jadi kita nak tengok data, maksudnya macam Ustazah kata tadi, Ustazah tanya tu menilai tu secara lisan. Jadi kalau Ustazah boleh masukkan data, maksudnya selepas dia main Yarbud Game ni berapa ramai
makna, berapa banyak makna yang dah dapat ingat. Mungkin tak semua daripada 36 tu dapat ingat semua 36. Kita nak tengok peningkatan sebelum dia main Yardbook game ni dengan selepas. Dan kalau boleh ada kumpulan yang tak main pun, dia menghafal secara tradisional. Ya. Jadi ada murid yang main Yardbook game ni. Jadi kat situ Ustazah boleh masukkan data dia, melihat perbandingan atau kesan Yardbook game ni terhadap mengingat dan menyebut, ya. Pencapaian murid dalam mengingat dan menyebut. Jadi yang macam ni kita nampak dia secara general je. Kita tak nampak dia punya kesan impak inovasi ni dalam data keputusan Ustazah. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Itu cadangan saya lah. Mungkin Ustazah boleh buat, mungkin ada 2 kelas, satu kelas ada main Yardbook game, satu kelas tak main. Jadi nanti Ustazah tanya secara lisan, sekarang Ustazah dah buat perekodan. Dan Ustazah tunjukkan kesan inovasi Ustazah ni. Ya. Okey, dekat inovasi Ustazah ni, okey, Ustazah dah pattern kan ke? Dah pattern kan, sudah dah dimasuk, maksudnya Ustazah kan? Ni idea Ustazah yang original. Ya betul. Dah pattern kan, dah minta my IPO? Belum. Okey. Dan nanti Ustazah bolehlah buat permohonan, ya, sebab belum banyak lagi saya rasa kan dalam sekolah-sekolah agama yang ada permainan-permainan yang interaktif macam ni, ya. Okey, baik. Terima kasih Puan atas cadangannya. Okey, itu saja soalan saya. Mungkin Doktor ada soalan lain. Assalamualaikum Ustazah Akilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik dengan nama Guru Dini ni. Apa maksud Guru Dini? Guru Dini dia mengajar subjek-subjek diniyah, iaitu 5 subjek: manahij, adab balaghah, usuluddin, bahasa Arab dan juga syariah. Banyak juga nak kena ajar sampai 5 kan? Betul. Okey, so pertamanya saya nak ucapkan tahniah lah sebab saya tengok kad-kad yang Yardbook ni sangat menarik, colourful. Okay, dan bila dia buatkan link sambung tu, dia mengingatkan saya kepada salah satu game yang kami main lah dalam permainan biologi, Islamic puzzle macam tu lah. Dia mengingatkan saya kepada tu. Tapi yang ini dia lebih kepada Arab, kepada ayat Quran kan. Lebih kepada ayat Quran. Betul. Gambar, lepas tu ada ayat, which is very good dan dikomersialkan. Sebab saya Google juga tak banyak yang kita jumpa ataupun sangat kurang lah kad-kad yang begini. So Ustazah jangan lupa pattern kan, nanti orang tiru usaha Ustazah ni. Dan InsyaAllah. Dia yang kaya, Ustazah tak kaya pula. Okay. So balik kepada soalan, saya tertanya-tanya lah, kenapa Ustazah hanya sebarluaskan kepada guru di sekolah sendiri saja? Kenapa ya? Sebabnya yang ini yang saya ajar ni untuk tingkatan 4 sahaja. Dia punya silibusnya untuk tingkatan 4 yang mengambil subjek dini, untuk dini tulen ataupun sains dini. Yang setakat ni saya baru sebarluaskan kepada guru yang sama-sama mengajar dengan saya tingkatan 4 jugalah. InsyaAllah dalam perancangannya saya akan sebarluas kepada sekolah lain jugalah. Okay, good. Boleh masukkan dalam YouTube, dalam TikTok ya, untuk kita sebar. Itu pun salah satu cara untuk sebarluas juga. Dan saya rasa permainan ni adalah satu permainan untuk pengukuhan kan? Betul. Untuk pengukuhan sebab kalau saya memang tak pandai nak ingat surah-surah tu. Saya nak main tu pun tak boleh kan? Jadi macam mana tu? Maksudnya saya kena ingat dulu, lepas tu untuk pengukuhan baru saya boleh main permainan ni kan? Ya betul. Murid perlu menghafal dahulu, lepas tu baru dia dapat menyusunlah Yardbook game ni. Jadi dia adalah permainan pengukuhan. Betul. Okay. Right. So itu sajalah. So all the best untuk Ustazah.
supaya dapat buat duit banyak-banyak dengan kad ni. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih cadangannya juga. Okey, terima kasih para juri atas komen dan maklum balas yang diberikan. Okey, baiklah, dengan berakhirnya pembentangan daripada kumpulan keempat tadi, maka selesailah sesi pembentangan Hari Inovasi KMJ pada kali ini. Terima kasih kepada para juri, para peserta dan para penonton atas kerjasama yang diberikan sepanjang sesi pembentangan ini berlangsung. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.